Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kurnianya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi pengajian dari kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi lis-Saharatil Ashrar, iaitu kitab yang disusun oleh Syekh Wahid Salam Bali. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan melihat tajuk daripada bab yang kelima, hukum sihri fil Islam, hukum sihir di dalam syariat Islam. Baik, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, ahli sihir yang melakukan sihir dan tidak ada orang selain dia yang melakukannya, maka ia seperti orang yang difirmankan Allah dalam kitabnya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarnya, yakni kitabullah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Maka hukumnya adalah bahawa ia mestilah dibunuh jika ia sahaja yang melakukannya. Hukum mengamalkan sihir, melakukan sihir
kepada seseorang adalah dibunuh. Hukumannya adalah dibunuh. Dan dibunuh di sini bukanlah bermakna bunuh seperti bunuhnya orang yang murtad. Orang yang murtad dibunuh, dia tidak diselenggarakan mengikut syariat Islam jenazahnya, kerana dia sudah menjadi kufur, kafir, terkeluar daripada Islam. Adapun bunuh ahli sihir, jenazahnya masih lagi diselenggarakan secara Islam. Walaupun sememangnya dia telah melakukan perbuatan kufur, melakukan dosa besar. Maknanya membunuhnya seperti membunuh orang yang berzina, orang yang membunuh dengan secara sengaja. Maka pembunuhan itu tidaklah maknanya pembunuhannya itu pembunuhan masih lagi dalam keadaan dia masih lagi sebagai seorang Islam, dan jenazahnya diselenggarakan cara Islam. Jadi hukumannya di sini juga dipanggil hukuman had, hukuman bunuh, had juga tu. Makna ada ulama yang memasukkan juga hukuman kepada ahli sihir adalah had, bunuh. Seperti juga orang yang meninggalkan salat, kan? Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, dan apabila ia diminta untuk bertaubat, dia enggan bertaubat, maka sebahagian ulama menghukum orang yang tidak mendirikan salat adalah dikenakan hukuman bunuh, had bunuh. Orang yang meninggalkan salat sekiranya enggan bertaubat, maka dikenakan hukuman bunuh, had bunuh. Tetapi jenazahnya diselenggarakan seperti jenazah orang Islam. Samalah juga dengan mereka yang melakukan sihir, yang sememangnya mereka juga sebenarnya telah melakukan dosa besar, bahkan hampir kepada kita katakan mereka ni dah syirik dah sebenarnya. Qudamah rahimahullah ta'ala berkata, hukuman ke atas orang tukang sihir adalah juga dibunuh. Hal ini diriwayatkan oleh Omar, Utsman bin Affan, Abdullah bin Omar, Hafsah binti Abu Bakar, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, dan Umar bin Abdul Aziz. Dan ia juga merupakan perkataan ataupun pendapat Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Jadi pendapat yang kedua pun sama juga, daripada Ibnu Qudamah, menyatakan hukuman ke atas ahli sihir juga adalah dibunuh, dibunuh. Dan pendapat ni juga dikemukakan oleh ramai di kalangan para sahabat. Para sahabat sebagaimana yang disebutkan nama-nama mereka tadi, termasuk juga Umar bin Abdul Aziz di kalangan tabi'in. Umar bin Abdul Aziz dia bukan sahabat, dia adalah tabi'in, tapi dia seorang pemerintah yang sangat adil. Baik. Yang ketiga, Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata,